السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali dapat bertemu dalam siri kuliah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, mengampunkan dosa dan kesalahan kita, memandu kita kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menthabatkan kita dalam istiqamah kepada ketaatannya dan senantiasa berada di atas jalannya, insya-Allah. Pada pagi ini kita bertemu sekali lagi menyambung siri bacaan kita dalam kitab Syu'abil Iman, 77 cabang iman, dan dibawakan oleh Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Kita hampir menamatkan kitab ini. Kita sudah berada pada cabang iman yang ke-52. Iaitulah antara cabang iman yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Maksudnya, hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, dan mereka itulah orang yang berjaya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat ini satu kewajipan. Kewajipan apa? Kewajipan untuk mengerjakan atau mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia daripada kemungkaran. Maka hukum daripada perbuatan ini namanya fardu kifayah. Kenapa kita kata fardu kifayah? Kerana Allah tidak mewajibkan semua orang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut di sini wal takum minkum. Minkum di sini bermaksud dari kalangan kamu. Yakni hendaklah ada di antara kamu satu pihak yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala yang salah. Maka perkara ini merupakan fardu kifayah kepada orang-orang Islam. Terutamanya siapa dia? Kepada orang yang melihat kepada kemungkaran tersebut dan orang yang tahu perkara tersebut sebagai mungkar. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada yang mungkar, serta kamu pula beriman kepada Allah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahawa
kita ini menjadi umat yang terbaik dengan beberapa ciri. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana apa? Kerana kamu menyuruh buat segala yang baik dan melarang dari yang munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu boleh beriman kepada Allah. Jadi menyuruh berbuat baik dan melarang daripada yang mungkar dalam keimanan kepada Allah. Sebab itu neraca amar ma'ruf nahi mungkar kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita katakan di awal tadi, bukan semua orang yang buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana Allah Ta'ala menyatakan minkum, dari kalangan kamu. Siapakah mereka itu? Itulah orang-orang yang melihat kemungkaran dan orang-orang yang mengenali perkara ma'ruf sebagai ma'ruf dan perkara mungkar sebagai mungkar. Sebelum kita nak suruh orang buat baik, kita kena kenal apa itu kebaikan yang Allah kehendaki. Dan sebelum daripada kita menegah daripada perkara yang mungkar, kita juga kena kenal apakah kemungkaran yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tak jadi sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah At-Taubah, orang munafik dia berbalik daripada orang mukmin. Dia menyuruh kepada mungkar, dia melarang daripada ma'ruf. Kerana mungkar pada sangkaan mereka adalah ma'ruf dan ma'ruf pada sangkaan mereka adalah mungkar. Okey? Pada mereka benda tu ma'ruf, tapi pada Allah benda tu mungkar. Pada mereka benda tu mungkar, pada Allah benda tu ma'ruf. Jadi ini penting supaya kita tidak mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nak buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar perlu kembali kepada perintah agama dan kefahaman dalam agama. Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak bagi kebaikan kepada kita, dia fahamkan tentang agama. Maka kefahaman dalam agama itulah yang menyebabkan atau menjadi titik pemula kepada kita ni buat amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan buat amar ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan kita tak faham tentang agama. Sehingga kita tersalah sangka perkara yang baik pada pandangan kita, rupa-rupanya salah atau mungkar dalam pandangan agama. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita kena neraca kita dalam mengingkari yang mungkar, dalam menyuruh dengan ma'ruf, mestilah neraca keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di hujung ayat ni Allah Taala kata wa tu'minuna billah, dan kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga antara peringkat pekerja amar ma'ruf nahi mungkar Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah panjang. Kata Allah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Panjang ayat ni. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang yang beriman akan jiwa dan harta benda mereka. Jadi sesungguhnya agama ni adalah jual beli dengan Allah. Sesungguhnya agama ini adalah jual beli dengan Allah. Di mana Allah membeli dari orang-orang yang beriman.
apa barang dagangan yang seorang itu dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, dagangan dia adalah jiwanya, nyawa dia. Dagangan dia juga adalah harta benda mereka. Okey. Orang yang nak berdagang dengan Allah, dia kena berdagang dengan dua perkara. Pertama, nyawa dia. Yang kedua, harta benda dia. Ini yang dia dagangkan kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala kata, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang nak memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kerana Allah nak daripada kita nyawa dan harta kita. Balasannya ialah dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Okey. Bahawa mereka akan beroleh syurga. Maka ini adalah jual beli dengan Allah. Allah membeli daripada orang yang beriman, okey, nyawa dan harta mereka. Dan Allah membayar dengan bayaran syurga. Alangkah beruntungnya jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana detailnya? Macam mana orang yang menjual diri mereka, harta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang pada jalan Allah, maka yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang pada jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, maka ada di antara mereka yang membunuh dan terbunuh. Okey, nyawa mereka dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terbunuh dalam medan jihad. Wa'dan 'alaihi haqqan, dan sebagai janji yang benar dari Allah. Fit Taurati wal Injili wal Quran, di dalam Taurat, Injil dan Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu, dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu adalah kemenangan yang besar. Orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, mereka itu siapa dia? At-taibun. Allah Ta'ala kata, orang yang Allah berjual beli dengan mereka ialah orang yang bertaubat. Al-abidun, orang yang beribadat, orang yang memuji Allah, orang yang mengembara, yang rukuk dan sujud. Dan akhirnya datanglah poin berkenaan dengan perkara yang kita baca. Itulah antara orang-orang yang berjaya, yang Allah beli daripada mereka nyawa dan harta mereka, ialah orang yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kejahatan dan menjaga hukum-hukum Allah. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar termasuk daripada mereka yang dibeli nyawa dan harta mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi salah satu daripada sebab salah satu daripada cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersungguh-sungguhlah kita muslimin dan muslimat untuk buat amar ma'ruf nahi munkar dalam apa jua bentuk yang kita mampu. Apa jua bentuk yang kita mampu. Jangan sampai kita tak buat langsung. Kerana orang yang tidak buat langsung ni, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang berlaku kepada orang-orang Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Terjemahannya, orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat di dalam Zabur dan Injil melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Dua-dua itu dilaknat oleh Allah. Okey. Dalam Taurat, di dalam Zabur, itu kitab Nabi Daud, di dalam Injil kitab Nabi Isa. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah?
kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, kerana mereka tidak saling melarang sesama sendiri dari perbuatan mungkar yang dilakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Amatlah buruk apa yang telah mereka lakukan. Apa yang mereka laku? Mereka tak buat amar ma'ruf nahi munkar. Apa natijah dia, konsekuennya? Ialah mereka mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita ni wajib bagi kita, ada orang yang buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Dan wajib ni bukan bebanan untuk umat semata-mata, tak. Dia adalah kemuliaan. Kita kena ingat, buat kerja amar ma'ruf ni bukan beban, tapi kemuliaan. Maka siapa yang meletakkan dirinya dalam kerja amar ma'ruf nahi munkar, maka dia akan meletakkan dirinya dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam kita sebut tadi di awal tadi, kena belajar dululah. Belajar tahu sikit amar ma'rufnya, qadar yang sikit tu. Jangan buat kerja amar ma'ruf nahi munkar dalam keadaan kita tak tahu, dalam keadaan kita jahil. Bahaya. Berapa ramai orang yang semangat nak buat amar ma'ruf nahi munkar, tapi sebenarnya mereka telah menjadi alat untuk menyebarkan kebatilan. Zaman kita ni mudah sangat, mudah nak sebar mesej, mudah nak sebarkan kebaikan. Dalam masa yang sama, mudah juga untuk menyebarkan keraguan dalam agama. Ada mesej tentang akidah, ada mesej tentang ibadah, ada mesej tentang zikir. Jadi sebelum daripada kita nak buat amar ma'ruf nahi munkar tu, so kita perhati dulu. Mesej ni betul ke tak? Selari tak dia tidak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau tidak, jangan sebar. Kerana kita bimbang termasuk dari mereka yang menyebarkan kemungkaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahkan Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat seumpamanya, iaitu menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara amar ma'ruf nahi munkar. Hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, hadis ini masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man ra'ah minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Maksudnya, sesiapa dari kalangan kamu yang melihat pada mungkar, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Itulah dia selemah-lemah iman. Jadi hadis ni menyatakan kewajipan bagi siapa yang melihat pada mungkaran untuk dia cegah. Cegah dalam kadar kemampuan yang ada pada dia. Kalau dia mampu dengan kuasanya, dengan tangannya, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau dia tak mampu, maka cegahlah dengan lisannya, dia tegur, dia nasihat. Kalau dia tak mampu juga, cegahlah dengan hatinya, iaitu dia membenci kemungkaran tersebut. Itu maksudnya. Cegah dengan hati maknanya dia cegah dirinya sendiri supaya dirinya tidak cenderung kepada perkara-perkara kemungkaran. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderungkan hati kamu, diri kamu kepada orang-orang yang berbuat zalim. Zalim yang paling besar siapa dia? Kesyirikan. Jangan sampai kamu cenderung kepada orang yang kufur lebih daripada kamu cenderung kepada orang yang beriman. Kerana itu termasuk daripada kemungkaran. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam perkara tersebut. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Zalim yang paling besar adalah kesyirikan. Jangan sampai kita cenderung hati kita kepada orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla lebih daripada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak ayat-ayat Quran yang menyatakan perkara tersebut.
Okey. Jadi selemah-lemah amar ma'ruf nahi munkar, itulah selemah-lemah iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selemah-lemah amar ma'ruf nahi munkar ialah menjaga diri sendiri daripada kemungkaran tersebut, iaitu dengan membenci kemungkaran yang ada. Membenci kemungkaran yang ada. Benci kemungkaran mana? Kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sifat orang beriman paling basic sekali, dia mencintai apa yang Allah cinta, dia membenci apa yang Allah benci. Jadi neraca ukuran dia ialah agama. Allah tak suka dia benda ni, dia pun tak suka. Allah suka perkara ni, maka dia suka. Maka itu neraca yang perlu ada dalam diri setiap orang yang beriman kepada Allah. Okey? Orang yang beriman kepada Allah, neraca dalam hati dia ni kecenderungan kepada sesuatu, kebencian kepada sesuatu. Dia mencintai kerana Allah, dia juga membenci kerana Allah. Yang ni payah kadang-kadang. Kita ni ada lagi benda yang lebih tinggi daripada kecenderungan itu. Mungkin kita ada kecenderungan kerana asabiyah, kerana ketaksuban, kebangsaan, kepartian, kenegerian, apa lagi, banyaklah neraca-neraca yang menyebabkan neraca ini menjadi tidak seimbang. Jadi sebenarnya kita kata biarlah dalam hati kita ni paling basic sekali. Kita kata paling lemah dah iman ni, tak mampu dah nak cegah dengan lisan, tak mampu nak cegah dengan tangan. Sekurang-kurangnya kita menjaga diri kita, cegah diri kita. Jangan kita pula membenci, tu maknanya kita ni kena cegah diri sendiri. Aku ni jangan sampai cenderung kepada kemungkaran tersebut. Kurang-kurangnya kita kena benci. Kalau kita kata apa amar ma'ruf nahi mungkar, macam mana dia mencegah amar ma'ruf dengan hati? Mana orang tu mana dengar? Kalau dia dengan tangan, dengan kuasa, apa pula impak kepada si A tu? Kalau dengan lisan, sampai juga impak kepada si A tu. Jadi kalau dengan hati, macam mana si A tu nak dengar? Mungkin sebab dia tu tak dengar benda-benda yang dalam hati. Rupa-rupanya selemah-lemah iman ialah kita cegah kemungkaran dari diri kita sendiri. Dengan kita membenci, kata aku tak suka, benda ni aku tak boleh lah, aku kita kata dalam hati kita benci kepada kemungkaran tersebut. Maka sifat membenci kemungkaran tersebut mencegah siapa dia? Mencegah diri kita daripada cenderung kepada kemungkaran. Mencegah diri kita dari membenci kebaikan. Biarlah kita ni orang yang hatinya dan neraca dia dijaga oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ni kita kata, sayangilah apa yang Allah sayang, bencilah apa yang Allah benci dengan neraca agama yang benar. Dan janganlah cenderung hati kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik lebih daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selebihnya, the rest serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan, hasbi Allah, cukuplah Allah bagi kita, kepada Allah lah kita serahkan segala urusan kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, itulah selemah-lemah iman. Rasanya hak ni lah hak paling ramai kita ni, zaman kita ni. Hati ni lah selemah-lemah ni, maknanya apakah orang yang tegur dengan tangan, tegur dengan lidah, tidak tegur dengan hati? Tak. Bila orang tercegah dengan tangan, cegah dengan lisan, maka secara automatik dia cegah tu ada dalam hati dia. Okey. Cuma kalau dalam hati dia tu tak ada pula, tu dia jadi sifat munafik lah pula. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kamu suruh orang, tiba-tiba kamu dalam hati kamu kamu buat juga apa kamu larang. Itu dah jadi sifat lain dah. Jadi kita ni kena selari. Itu pun kena minta doa sangat-sangat dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim juga,
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu fi ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak ada nabi sebelumku seorang pun yang diutuskan oleh Allah kepada umatnya melainkan ada para pembantu dan sahabat dari kalangan mereka. Okay? Jadi setiap ni nabi-nabi ni ada pembantu, pengikut dan juga sahabat-sahabat, orang yang rapat dengan nabi-nabi ni. Yang mana mereka ni, ciri mereka yang menjadi pembantu dan sahabat Nabi ni ialah mereka mengambil petunjuknya dan mengikuti suruhannya. Ni ciri dia. Ciri golongan Hawariyun kita panggil. Hawariyun ni maksudnya ia pembantu. Orang yang dekat dengan Nabi, orang yang jadi sahabat Nabi, dia ada ciri dia. Ciri dia mengambil petunjuk Nabi dan mengikuti suruhan Nabi. Yang ni lah. Kita duduk pesan, kita duduk ajar, kita duduk panggil nasihat. Termasuklah kepada diri sendirilah. Tapi kadang-kadang iman hak paling rendah tu hati. Tapi cabaran hak paling nak jaga sampai jangan hilang tu hati jugalah. Nak ambil petunjuk daripada Nabi tu, nak mengikuti suruhan Nabi tu kena kembali kepada hati yang ikhlas dalam mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata zaman dulu tidak ada nabi pun. Semua nabi-nabi Allah Azza wa Jalla jadikan sahabat dan pembantu kepada ajaran nabi-nabi itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang satu generasi selepas mereka. Apa dia mereka buat? Mereka ni menyelisihi golongan yang awal tadi. Mereka yang mengucapkan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Dia sebut, mereka tak buat. Astaghfirullah. Atau melakukan sesuatu yang tidak disuruh, yang tak suruh buat. Mereka ucap, mereka tak buat. Mereka suruh, yang tidak disuruh mereka buat. Astaghfirullah. Sesiapa yang memerangi mereka dengan tangan, maka dia adalah mukmin. Maknanya mungkar di sini termasuklah apa? Orang-orang yang menyuruh melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Ini termasuk mungkar. Mungkar selepas yang Nabi SAW sebut. Pertama, golongan yang ucap sesuatu yang mereka tak lakukan. Golongan yang mengajarkan sesuatu yang tidak beramal dengan ajarannya. Ini mungkar. Mungkar yang kedua, mereka menyuruh sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak diajar dan tidak disuruh oleh Nabi SAW. Ini juga mungkar. Nak kena faham. Kita nama orang ni ustaz ni, dia ni ajak suruh buat baik. Tapi yang dia suruh tu tidak ada dalam ajaran Nabi SAW. Maka dia adalah mungkar. Kerana apa yang mungkar? Menyelisihi Nabi SAW adalah satu kemungkaran. Walaupun pada zahirnya nampak dia suruh benda buat baik, tapi yang dia buat baik itu sebenarnya Nabi tak ajar. Maka dia telah melakukan sesuatu perkara yang mungkar kerana menyelisihi Nabi SAW. Jadi orang ni macam mana? Nabi suruh memerangi mereka. Maknanya menentang mereka. Siapa yang memerangi mereka dengan tangan, maka dia adalah mukmin. Siapa yang memerangi mereka dengan lidah, maka dia adalah mukmin. Dan siapa yang menjaga, memerangi mereka dengan hati, dia juga mukmin.
Tidak ada bahagian iman sebesar biji sawi pun setelah daripada itu. Paling-paling kita rasa kita jaga diri kita, benci dan menghindari orang yang melakukan sesuatu yang tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya highlightkan dengan satu saya draw. Okey. Mereka yang mengucapkan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Ni orang yang suruh tapi tak buat. Yang kedua, mereka melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Disuruh oleh siapa? Disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh oleh agama. Tidak ada panduan dalam Al-Quran, tidak ada panduan daripada As-Sunnah, mereka buat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang memerangi mereka, bererti mereka buat tapi benda yang tidak disuruh. Ini sebahagian daripada mungkar. Kerana menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada orang tanya, kalau dia buat solat benda hak Nabi tak suruh, apakah dia dihukum kerana solat? Jawapan dia tidak. Bukan kerana solat, tetapi kerana sifatnya menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perkara mungkar yang orang kenal sebagai mungkar. Dan ada perkara mungkar yang kadang-kadang manusia tak tahu benda tu mungkar. Sebab tu saya katakan di awal tadi, neraca kita mesti kembali kepada neraca agama. Apa yang Allah sebut sebagai ma'ruf, barulah dia ma'ruf. Apa yang Allah Ta'ala tak sebut sebagai ma'ruf, dia tak akan jadi ma'ruf. Siapa yang mengajak kepada benda yang Allah Ta'ala tidak sebut, tak suruh, maka mereka sebenarnya mengajak kepada menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkara yang mungkar. Ya, hati-hati, hati-hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam Sahihain terdapat sebuah hadis riwayat Sufyan bin Uyainah daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Zainab binti Abi Salamah, daripada Habibah, daripada ibunya Ummu Habibah, daripada Zainab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min naumin muhmarran wajhuhu wa huwa yaqulu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah thalatha marrat. Apa kata Nabi? Wailul lil arab min syarrin qad iqtarab futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa halqatan bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha. Qalat Zainab, qultu ya Rasulullah anuhlaku wa fina as-salihun? Qala na'am idza kathura al-khabath. Kata Zainab radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur dengan wajah kemerahan. Bangun Nabi tu merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali Nabi sebut la ilaha illallah. Setelah itu Nabi kata, wailul lil arab, malanglah umat Arab kerana kejahatan yang sudah hampir. Hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tembok Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam membuat bentuk bulat dengan 2 jari, ibu jari dan telunjuk. Nabi buat macam ni. Nabi kata apa? Ibu jari dan telunjuk. Nabi buat bulat. Nabi kata telah terbuka tembok Ya'juj Ma'juj, terbuka besar ni. Zaman Nabi tu, zaman kita tak tahulah tuan-tuan. Nabi SAW kata macam tu. Jadi Zainab pun kata, ya Rasulullah, apakah kita boleh binasa sedang ada orang soleh bersama kita? Mana takkanlah kita binasa kalaulah ada orang soleh lagi di kalangan kita. Okay? Jawab Nabi SAW, ya, boleh berlaku. Boleh berlaku. Kebinasaan dan kemusnahan boleh berlaku di kalangan kamu. Bila? Idza kathural khabath, apabila banyaknya kejahatan berleluasa. Jadi kenapa banyaknya? Kerana mereka tak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sebab itu kita semua orang yang
diberi kefahaman dalam agama, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, buatlah kerja amar ma'ruf nahi munkar dalam kadar yang masing-masing mampu. Ada yang mampu dengan hartanya, belanjakanlah untuk buat amar ma'ruf nahi munkar. Yang tak ada, bergunalah tenaganya, lisannya, sebahagian usahanya, forward. Belajar dululah sebelum forward apa-apa tu. Kita takut jadi nanti mesej berantai pula. Salah budak akidah. Siapa tak hantar mesej ni kepada 10 orang, 20 orang, maka ditimpa musibah dan macam-macam. Yang tu kita dah sebut bahawa termasuk dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita pergi kepada ungkapan syair berkaitan dengan perkara ini. Sikit lagi kita baca. Rasanya cukup satu ni lah hari ni. Syair dan ungkapan hikmah berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Baihaqi memberitahu kami dengan sanadnya kepada Malik bin Dinar bahawa beliau membaca ayat berikut, wa kana fil madinati tis'atu ratin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di bandar kaum Thamud itu ada 9 orang yang semata-mata melakukan kerosakan di bumi dan tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Katanya, hari ini sudah ada dalam setiap kabilah dan penempatan mereka yang melakukan kerosakan di muka bumi dan tidak berbuat baik. Kata Malik bin Dinar, dia kata apa? Hari ini apa yang berlaku pada kaum Thamud tu ada dah pak kita. Apa dia? Setiap kabilah dan penempatan mereka ada dah. Dalam setiap kabilah dan penempatan mereka yang melakukan kerosakan di muka bumi dan tidak berbuat baik seperti mana yang telah berlaku pada kaum Thamud. Diriwayatkan daripadanya juga, innallaha amara biqaryatin an tu'adzab fadajjatil malaikatu wa qalat inna fihim 'abdaka fulanan qala asmi'uni minhu sayhatan fa inna wajhahu lam yata'ammar ghadaban li maharimi. Hadis ada yang diriwayatkan daripada Malik ni, tapi ada kata riwayat ni diriwayatkan secara marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan sanad yang lemah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu kampung untuk diazab, dibinasakan oleh Allah. Malaikat kemudian berkata, wahai Allah, terdapat ada seorang hamba di kalangan mereka, hamba-Mu yang salih. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku nak perdengarkanlah kepadaku pekikan ke atasnya. Asmi'uni minhu sayhah. Perdengarkan, timpakan azab sampai aku dengar. Pekikan dia ditimpa azab. Orang soleh tadi. Kenapa? Kerana raut wajahnya tidak pernah berubah kerana marah terhadap perkara-perkara yang aku haramkan. Jadi Allah murka kepada ahli ibadat ini kerana bila dia tengok benda mungkar, wajahnya tak pernah berubah kerana marah kepada perkara tersebut. Jadi Allah Ta'ala kata kepada malaikat, timpakan azab dan perdengarkan pekikan lelaki tu, hak soleh tu kepadaku. Kerana murkanya Allah kepada orang-orang yang baik tapi tidak mencegah kemungkaran. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan-kesalahan kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripadanya lagi, istalahna ala hubbid dunya fala ya'muru ba'dana ba'da wa la yunhi ba'duna ba'da wala yadharuna Allah Ta'ala ala hadha falayta syi'ri ayyu azabin yanzil. Terjemahan, kami bersama-sama mencintai dunia lalu tidak saling menyuruh kebaikan dan tidak saling melarang kejahatan sesama kami. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kami sebegini sehingga rambutku falayta syi'ri ayyu azabin yanzil. Semoga rambutku tidak ditimpa mana-mana azab yang turun. Falaita syi'ri ni dia kata alangkah bimbangnya aku. Itu maksud terjemahan laita syi'ri. Alangkah bimbangnya aku. Manakah azab yang nak turun? Dia kata sebab
kami sekarang ni sedang sibuk dengan urusan dunia. Bila kami sibuk dengan urusan dunia, lalu kami tidak lagi menyuruh benda ma'ruf di kalangan kami. Dan kami tidak lagi menyuruh benda mungkar di kalangan kami. Okay? Cuma kata dia, Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kami sebegini. Maknanya, dalam keadaan hamba tu tak buat amar ma'ruf nahi mungkar, sibuk kejar dunia, Allah Ta'ala tidak membiarkan mereka begitu. Akan ada azab yang menimpa mereka. Lalu kata dia, falaita syi'ri ayu azabin yanzil. Aku pun bimbanglah. Ni, aku bimbang. Apakah bentuk azab yang nak menimpa kami? Kerana sifat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau kita tengok macam hampir-hampir dengan zaman kita ni, hampir-hampir. Di mana orang tak buat amar ma'ruf nahi mungkar, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Orang dunia sibuk dengan dunia, dia kerja dengan sibuk dengan kerja, dia kata lantak korang lah nak buat apa. Bukan ada kaitan dengan aku pun, tak ganggu periuk nasi apa, asalkan jangan ganggu periuk nasi aku, tak guys. Dia lupa. Orang tu mungkin tak ganggu periuk nasi dia, tapi Allah tidak membiarkan dia dalam keadaan begitu. Di saat dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin dia tak ganggu urusan tu, orang tu tak ganggu urusan dia, tapi dia kena ingat bahawa Allah pemilik alam semesta tidak akan membiarkan dia dalam keadaan begitu, maka akan datang kepada mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz, katanya, kana yuqalu inna Allah la yu'adzibul ammata bidhanbil khas, walakin idza umila al-munkaru jiharan falam yunkiruhu istahaqqul 'uqubatu kulluhum. Kata di Umar bin Abdul Aziz, pernah dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengazab semua orang disebabkan dosa orang tertentu. Dengan sebab satu dosa, Allah Ta'ala tidak akan mengazab semua orang, betul. Tapi dia kena ingat bentuk kemungkaran yang macam mana. Kerana kata Umar bin Abdul Aziz, tetapi apabila kemungkaran dilakukan secara terang-terangan, kemungkaran itu terang-terang, tapi mereka tidak mengingkarinya, tak ada pun orang nak mengingkari, dia mengiyakan. LGBT pun dia kata, okey lah, itu hak masing-masing, ikut dia lah, lantak dia lah, asal tak ganggu aku je. Kalau sampai ke tahap dia kemungkaran dilakukan secara terang-terangan dan mereka tidak mengingkarinya, maka perkara tersebut menyebabkan mereka semua berhak menerima azab Allah. Jadi sebabnya tu kita buat amar ma'ruf nahi mungkar nak selamat diri kita. Dia nak dengar ke tak nak dengar, itu nombor dua. Itu hidayah daripada Allah. Sama ada dia nak berubah ke tak nak berubah, itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerja kita ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dipertanggungjawabkan untuk buat kerja kita. Okey? Dan kita buat kerja tu kerana nak menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita berdiam diri tak buat amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita telah menempah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kerja amar ma'ruf nahi mungkar ni mulia walaupun orang tak suka. Dan paling hebat ialah orang yang boleh cegah dengan tangan dia perkara yang mungkin nampak depan mata dia mampu untuk ubah, itu yang terbaik lah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dalam bab tu. Cuma payah tu payahlah, hanya orang-orang yang tertentu yang Allah Taala bagi. Cuma dalam kadar mana yang kita mampu, jangan tak buat langsung. Okey? Sebab tu kita kata dengan share, dengan komen, dengan like, sebarkan dakwah. Itu sebenarnya sebahagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang kita boleh. Tapi kena semak dulu. Semak sebelum sebar. Biar yang kita sebar tu betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar, bukan sebaliknya. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nampak gayanya hari ni satunya. Kita baca kerana agak panjang dan kita akan sambung pada cabang iman yang ke-53. Okey. Cabang iman yang ke-53 lah. Kita berhenti di sini hari ni.
Saya pun minta maaf hari ni suara rock sikit, tapi bolehlah insya-Allah. Okey. Ni orang kata tarikh comel ni 22 bulan 11 22. Tarikh comel. Hari ni pukul 2 PM pula. 1122 pukul 2 PM. Hari ni kita mengharapkan ada satu kebaikan yang datang kepada kita dengan kebijaksanaan Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri 20. Oh, siri pun 22 ni ada. Sebaik siri 23. Kalau tidak 22 ya.